pendirian menolak golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender LGBT itu perlu dilakukan seperti pendirian kerajaan menolak dasar luar pentadbiran baru Amerika Syarikat yang mempromosi hak asasi golongan berkenaan. What kind of crisis? We don't have crisis. Yang orang yang buat crisis pada kita, that is like they don't recognize us. Pasangan lesbian disebat sebanyak 6 kali di halayak ramai selepas mengaku bersalah cuba melakukan hubungan seks sejenis di Terengganu. Pakai peguam, saya tanya awak ada waran ke? Awak ada waran ke? Listen to me first. No, you listen to me. Do you have a warrant? LGBT! Jangan kacau! LGBT! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatinah Hana binti Yusof. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan dan latar belakang. Pembentangan ini kami menekankan tentang ancaman gerakan LGBT di Malaysia. Akan tetapi di bahagian pengenalan, saya akan menceritakan tentang liberalisme kerana ia merupakan punca wujudnya golongan LGBT di dunia. Pemikiran liberalisme muncul sebagai reaksi dominasi terhadap kuasa gereja yang sangat melampau terhadap kehidupan manusia, di mana pada masa itu paderi-paderi yang menentukan semua keputusan atau peraturan tentang kehidupan rakyat. Oleh sebab itu, masyarakat barat yang beragama Kristian hilang hak keistimewaan dalam membuat sebarang keputusan atau bertindak mengikut akal fikiran mereka. Tambahan pula, paderi-paderi akan menghukum penganutnya yang mempunyai pemikiran yang bercanggah dengan kuasa gereja kerana mereka tidak dapat menerima sebarang penemuan ilmu yang baharu. Kesannya, rakyat bertindak untuk melawan kuasa gereja yang mengokong diri mereka dengan menuntut kebebasan mutlak agar mereka tidak terikat dengan kuasa dan undang-undang gereja. Ini adalah kerana masyarakat barat berfikiran bahawa mereka perlu mengatur sendiri acuan kehidupannya supaya menjadi seseorang yang berjaya dan dapat mencapai kemajuan dalam hidup mereka. Di sini merupakan permulaan di mana lahirnya masyarakat yang mengamalkan konsep berfikiran bebas dalam hidup yang dikenal sebagai liberal. Liberalisme bermaksud suatu kefahaman atau ideologi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan hak individu dalam pelbagai aspek kehidupan, iaitu ekonomi, politik, sosial, agama dan pendidikan. Dalam Islam, golongan ini merupakan individu yang hidup dalam kesesatan di mana mereka tidak hidup berlandaskan ajaran Islam serta bercanggah dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah dan undang-undang negara. Antara contoh masalah liberal yang berlaku di Malaysia ialah tidak menutup aurat, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan murtad dan juga LGBT. Seterusnya saya akan membentangkan akan isu permasalahan bagi ancaman gerakan LGBT di Malaysia. Seperti yang kita tahu, fahaman liberalisme sudah menjadi suatu bualan yang hangat diperkatakan oleh majoriti penduduk di Malaysia. Ini terbukti apabila masyarakat berasa gerun dan tidak berasa selamat dengan kemunculan golongan LGBT yang semakin berleluasa. Perkara ini berlaku ekoran isu permasalahan yang sering dikaitkan dengan golongan LGBT di dalam masyarakat. Antara isu permasalahan yang ketara diperbincangkan apabila golongan LGBT semakin berani untuk menuntut dan memperjuangkan hak dan kebebasan mereka yang sudah jelas bertentangan dengan undang-undang di Malaysia. Hal ini berlaku kerana terdapat sebahagian pihak seperti Komengo yang memberikan sokongan yang tidak terhingga kepada mereka untuk terus bergerak bagi membentangkan isu ini. Namun Malaysia sekerasnya menentang hak dan kebebasan ini kerana tindakan golongan LGBT ini sememangnya melanggar fitrah alam dan manusia normal di Malaysia. Malahan sistem perundangan di Malaysia telah menetapkan sewajarnya
menunjukkannya bahawa perbuatan LGBT ini merupakan suatu kesalahan di bawah Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah negeri-negeri dan ianya akan terpakai kepada mereka yang beragama Islam. Antara peruntukan kesalahan yang jelas dinyatakan seperti liwat, lelaki berlagak seperti perempuan dan lain-lain lagi. Bukan itu sahaja, Malaysia dahulu pernah digemparkan dengan berita yang kurang baik apabila golongan ini sudah mula berani melebarkan sayap mereka dengan mencemari perhimpunan yang dijalankan bersempena Hari Wanita Antarabangsa di Kuala Lumpur. Antara tuntutan yang telah dibuat adalah hentikan perkahwinan kanak-kanak, hidup wanita dan jangan kacau LGBT. Namun terdapat banyak pihak yang berani bersuara bahawa tindakan itu tidak wajar dilakukan. Misalnya WADA menggesa pihak kerajaan untuk mengambil tindakan sekerasnya kepada pihak penganjur himpunan LGBT di ibu kota. Isu permasalahan yang kedua ialah penularan wabak LGBT ini akan mendorong kepada kemunculan tingkah laku songsang di dalam masyarakat terutamanya kepada generasi muda. Hal ini kerana tidak seperti negara Thailand, rakyat mereka sudah terbiasa dan menormalisasikan tingkah laku songsang ini tidak ada salahnya. Tetapi di Malaysia, tingkah laku ini sememangnya bertentangan dengan norma kehidupan rakyat di atas faktor budaya dan agama. Sebagai contoh, bagi mereka yang beragama Islam, perbuatan homoseksual atau songsang ini merupakan perkara yang keji seperti mana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 80 sehingga 84. Tetapi Malaysia kini digemparkan dengan berita peningkatan tingkah laku songsang di dalam masyarakat terutamanya di kalangan remaja. Menurut kajian yang telah dibuat, terdapat 21 kes berkenaan pembabitan pelajar sekolah rendah dan menengah yang terjebak di dalam kegiatan seks luar tabi'i. Namun kesan daripada tingkah laku songsang ini membuahkan hasil yang sangat berbahaya. Antaranya peningkatan dalam kes penyakit berjangkit seperti AIDS dan HIV. Disebabkan itulah isu ini harus dicegah secepatnya sebelum ianya menjadi satu trend bagi golongan muda untuk menormalisasikannya. Di dalam melaksanakan kertas kerja CTU 552 ini, terdapat beberapa objektif yang ingin kami capai. Di antara objektif tersebut adalah seperti mengenal pasti faktor kemarahan pengaruh LGBT yang berleluasa di Malaysia. Yang kedua, mengkaji kesan fahaman LGBT kepada individu, masyarakat dan negara di Malaysia. Seterusnya, kita beralih kepada latar belakang di mana saya akan memberi penerangan yang lebih lanjut tentang maksud LGBT dan juga pandangan isu ini dari perspektif Barat dan Islam. LGBT bermaksud lesbian, gay, bisexual dan transgender. Lesbian ialah seorang perempuan yang menyukai sama jantina, manakala gay merujuk kepada lelaki yang mempunyai nafsu dan minat terhadap lelaki. Bisexual adalah kecenderungan seseorang melakukan seks dengan kedua-dua jantina atau lelaki dan wanita. Dan akhir sekali, transgender yang merujuk kepada seseorang yang menggambarkan jantina diri mereka kepada khalayak ramai secara bertentangan semasa mereka dilahirkan. Pandangan isu LGBT dari perspektif Barat adalah masyarakat Barat menerima baik isu ini dengan mudah kerana kebanyakan daripada mereka berfikiran terbuka di mana mereka memisahkan urusan agama daripada kehidupan dunia. Selain itu, mereka sering mendahului hawa nafsu terlebih dahulu berbanding undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara maupun agama. Antara negara yang menerima LGBT secara terbuka ialah Amerika Syarikat, Australia, Belanda dan juga Portugal. Manakala menurut pandangan Islam, LGBT merupakan perbuatan yang terkutuk serta ditentang kuat oleh ulama dan juga orang Islam. Ini adalah kerana golongan LGBT merupakan individu yang hidup dalam kesesatan dan terpesong akidah di mana mereka melakukan perbuatan yang mungkar serta dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan pula, dalam hadis mengatakan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bermaksud, tidaklah seseorang wanita itu menikmati hubungan dengan seseorang wanita lain kecuali mereka berzina, dan tidaklah seseorang lelaki menikmati hubungan dengan lelaki lain kecuali mereka juga berzina. Ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan umatnya dengan sempurna dan fitrah semula jadi manusia adalah menyukai dan tertarik kepada seseorang yang mempunyai jantina berbeza dengannya. Sedihnya, Malaysia merupakan salah satu negara yang mengalami masalah LGBT apabila terdapat segelintir rakyat yang mudah terpengaruh dengan budaya Barat serta mereka menerapkannya dalam kehidupan seharian.
Assalamualaikum, saya Wan Nur Amila Aizah. Saya akan membentangkan tentang faktor ancaman LGBT yang berleluasa di Malaysia. Faktor pertama adalah kurang penghayatan ilmu agama Islam. Secara zahirnya, manusia yang beragama Islam sejak kecil tidak semestinya mempunyai ilmu agama yang kukuh dan sering mengamalkan ilmu tersebut. Jika seseorang itu beragama Islam dan kurang mengaplikasikan ilmu agama Islam dalam hidupnya, kecenderungan untuk terjebak dalam dunia LGBT ini sangat tinggi. Kesannya, mereka cepat terpengaruh dengan rakan dan faktor sekeliling yang mengamalkan LGBT ini. Seperti mana yang kita tahu, ajaran agama Islam merupakan tonggak utama dalam kehidupan umat Islam. Cara hidup seseorang yang lari dari ajaran agama Islam boleh menyebabkan mereka lari daripada batas normal hidup seseorang yang beragama Islam. Hal ini selaras dengan hadis riwayat Muslim. Aku tinggalkan kamu selagi mana kamu berpegang teguh dengannya. Pastilah kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitab Allah dan sunnahku. Hadis ini menunjukkan apabila umat Islam mengikuti dan menghayati kitab Al-Quran dan sunnah, hidup mereka akan menjadi sukar untuk terpesong dengan perkara yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sebagai contoh, umat Islam yang berpandukan Al-Quran dan hadis sahih tidak mudah terpengaruh dengan ideologi-ideologi barat yang tidak menepati syariat Islam seperti ideologi liberalism, secularism, popularism yang boleh menyebabkan LGBT ini berleluasa di Malaysia. Apabila tiada tunjuk ajar yang benar seperti Al-Quran dan hadis, manusia akan mudah untuk membuat keputusan mengikut hawa dan nafsu tanpa memikirkan kebaikan dan keburukan ideologi tersebut kepada mereka. Faktor kedua adalah terpengaruh dengan budaya barat, di mana kita lihat dunia barat ini hak kebebasannya yang melampau dan tidak mengikut garis panduan yang serasi dan tepati dengan syariat Islam. Idea ini mula wujud apabila barat mula mencipta dan menyemarakkan ideologi liberalism yang mencetuskan akronim LGBT ini terjadi. Jordan Peterson, seorang pensyarah di University of Toronto, Kanada, pernah menyatakan bahawa manusia hanya mengutamakan perasaan mereka semata-mata boleh menyebabkan kebebasan yang terlalu melampau hingga mengakibatkan pelbagai keburukan kepada diri mereka sendiri. Oleh itu, bila kita lihat daripada sudut terkini, akronim LGBT mula membiak menjadi LGBTQIA yang bermaksud lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex dan asexual. Hal ini menunjukkan pemikiran manusia songsang dengan fitrah manusia semakin melarat dan menyesatkan jika dibiarkan terlalu lama. Awalnya, budaya ini tidak diterima oleh masyarakat, tetapi oleh desakan masyarakat, terutamanya aktivitis LGBT yang beranggapan budaya LGBT ini sebahagian daripada hak asasi manusia, maka ia mula diiktiraf oleh Pertubuhan Antarabangsa bernama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Selepas itu, ia mula berleluasa ke merata dunia, termasuk Malaysia melalui video-video pornografi, aplikasi K di Google Play Store, platform Netflix yang banyak mentayangkan unsur-unsur buruk dan tak senonoh seperti budaya LGBT dan tidak banyak ditapis selaras dengan tapisan normal Malaysia. Faktor yang terakhir adalah penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Di Malaysia, akta bagi kesalahan kelakuan songsang seperti lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT wujud, tetapi ia sangat lemah dan tidak mampu menginsafkan golongan yang terlibat dengan LGBT. Sebagai contoh, di bawah Akta 355, hukuman jenayah syariah yang terikat dengan Formula 356 iaitu 3 tahun penjara, denda RM5,000 dan 6 sebatai dan tidak boleh melebihi daripada ini. Antara jenayah-jenayah syariah yang boleh dikaitkan dengan LGBT adalah kesalahan seksual bebas dan luar tabi'i, perwatakan dan perpakaian secara berlainan jantina, kesalahan menukar jantina, anjuran program dan aktiviti berkaitan LGBT atau mempromosikan LGBT. Hal ini menunjukkan pelaku-pelaku kesalahan di bawah bidang kuasa mahkamah syariah tidak mampu menginsafkan mereka. Malah, potensi untuk mereka mengulangi jenayah itu kembali sangat tinggi. Seterusnya, mahkamah sivil juga tidak menyentuh kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan perbuatan LGBT ini. Hal ini menyebabkan ia agak sukar untuk mengawal budaya ini daripada berleluasa dalam kalangan umat Islam di Malaysia.
Oleh itu, pemindaian undang-undang jenayah syariah perlu dilaksanakan agar menjadi lebih tegas bagi menangani isu ini. Berdasarkan butiran 1 Senarai Negeri dan jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan, kuasa jenayah syariah jatuh di bawah bidang kuasa negeri. Oleh itu, usaha membanteras budaya LGBT ini perlu disambut baik oleh negeri-negeri di Malaysia agar dapat memudahkan dan mempercepatkan budaya LGBT ini dipupuskan dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Kegiatan LGBT merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang pasti akan memberikan pelbagai kesan buruk sekiranya pemahaman, perlakuan dan penerimaan LGBT ini dilakukan secara berterusan dengan sewenang-wenangnya. Hai, nama saya Wan Muhammad Azri bin Rahizad. Saya akan menerangkan kesan gejala LGBT di Malaysia. Di bahagian pertama iaitu kesan kepada individu, kita telah dapati bahawa LGBT akan mendedahkan mereka dengan penyakit wabak seperti penyakit kelamin, HIV, AIDS dan lain-lain. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, mendapati bahawa golongan LGBT mempunyai peratusan jangkitan penyakit kelamin yang lebih tinggi. Penyakit sifilis sebagai contoh telah menunjukkan peningkatan di seluruh dunia di kalangan lelaki homoseksual dan bisexual sejak pada tahun 2014 lagi. Berdasarkan statistik, kes sifilis telah meningkat sebanyak 14.4% di antara tahun 2017 sehingga 2018. Golongan LGBT juga berisiko tinggi untuk dijangkiti dengan penyakit HIV dan AIDS. HIV merupakan sejenis virus yang melemahkan sistem pertahanan badan untuk melawan penyakit dan akhirnya menyebabkan AIDS. Dengan lumpuhnya keupayaan ini, individu yang dijangkiti HIV akan terdedah kepada pelbagai semua jenis kemuan dan penyakit. Lebih malang lagi, ia boleh merakut nyawa individu tersebut. Berdasarkan statistik yang ditunjukkan, kes HIV dan AIDS di Malaysia kian meningkat dari tahun 2000 sehinggalah 2016 dengan jumlah 63 kes kepada 1,553 kes. Statistik terkini turut disediakan di mana kita dapat melihat penyakit HIV lebih banyak dihidapi oleh golongan lelaki iaitu sebanyak 95%. Jika dilihat dalam golongan lelaki tersebut, kebanyakan 57% telah menghidapi HIV yang berpunca daripada perhubungan seks antara lelaki dengan lelaki. Bukan itu saja, kebanyakan kes ini berlaku dalam kalangan lelaki yang berusia 20 hingga 39 tahun. Budaya songsang yang kian menular dalam masyarakat akan menyebabkan nilai moral dan etika budaya masyarakat akan musnah kerana didedahkan dalam gaya hidup yang tidak sihat yang sememangnya jauh daripada ajaran Islam. Bahkan ia akan mendorong masyarakat untuk melakukan perbuatan yang tercela kerana membiarkan perbuatan dosa berlaku di sekitar mereka. Maka kembalilah kita kepada zaman jahiliah di mana kemaksiatan dan kejahatan berlaku berterusan tanpa ada rasa malu yang akhirnya akan menjejaskan akhlak dan nilai moral masyarakat itu sendiri. Kebimbangan mengenai gejala LGBT ini telah disuarakan oleh Mufti Pulau Pinang iaitu Datuk Seri Wan Salim di mana beliau mempercayai budaya songsang ini akan memberikan satu ancaman yang besar kepada masyarakat setempat kerana menyebabkan akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam dan diterapkan dalam masyarakat Timur selama ini boleh hilang begitu sahaja. Gejala LGBT ini juga turut memberi kesan kepada peningkatan kes cerai dalam masyarakat. Sifat tidak setia dan kecenderungan mereka untuk bertindak curang terhadap pasangan mereka akan membuktikan atau membuatkan mereka bertelaga dan tidak bahagia. Oleh itu, rumah tangga yang telah didirikan tidak akan berkekalan lama kerana pasangan mereka melakukan hubungan maksiat dan perbuatan songsang dengan orang lain walaupun sudah mempunyai anak dan berkahwin. Inilah yang menjadikan keharmonian sesebuah keluarga itu semakin terancam dan membawa kepada kes perceraian berlaku. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri turut mendedahkan salah satu punca yang sering kali berlaku yang mendorong kepada proses penceraian adalah disebabkan oleh aktiviti LGBT itu sendiri. Berdasarkan statistik perkahwinan dan penceraian Malaysia 2022 menunjukkan peningkatan kes penceraian yang agak membimbangkan. Ini dapat dilihat apabila peratusan kes meningkat sebanyak 12% dari tahun 2018 sehinggalah 2019 sebanyak 50,862 kes kepada 56,975 kes penceraian.
Imej negara akan tercemar merupakan salah satu kesan daripada gejala LGBT. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia amat digagumi oleh negara Islam yang lain seperti Palestin, Afghanistan, Somalia dan lain-lain. Bahkan mereka mempunyai hasrat untuk bekerjasama dan mencontohi corak pembangunan dan kepimpinan yang ada di negara kita. Apabila budaya sosial ini kian merebak, sudah pasti negara Islam yang lain mempunyai tanggapan ataupun persepsi yang buruk terhadap negara kita kerana membiarkan perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT berterusan berlaku di negara kita sendiri. Walaupun Malaysia bukan negara Islam secara rasmi berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Negara, tetapi Malaysia merupakan negara yang masih menerapkan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan, berani dan bersuara lantang mengenai isu penindasan terhadap negara Islam, mempunyai ekonomi Islam yang berdaya saing, maju dan kekal utuh dan mampu menjadi sebuah negara yang aman biarpun mempunyai pelbagai bangsa dan agama. Namun, budaya LGBT ini akan merosakkan nama baik Malaysia di mata dunia dalam sekelip mata sahaja. Akhir sekali, budaya LGBT ini akan menyebabkan negara menjadi tidak stabil dan tidak aman. Hal ini kerana terdapat masalah sosial yang tinggi ekoran daripada kegiatan yang tidak moral dilakukan oleh golongan LGBT ini. Bahkan, perdebatan dan pergaduhan antara golongan LGBT dengan golongan agamawan akan sering berlaku kerana mempunyai perbezaan dari segi ideologi dan pandangan yang akhirnya akan mencetuskan ataupun menggugat keamanan, keharmonian dan kestabilan negara. Golongan LGBT ini seringkali tidak menghormati hak dan sensitiviti golongan Islam majoriti yang lain. Malah mereka membangkitkan isu hak asasi manusia dan memaksa masyarakat untuk menerima mereka. Sebagai contoh, perhimpunan haram diadakan oleh penyokong LGBT pada 8 Mac 2019 semasa sambutan Hari Wanita. Provokasi demi provokasi telah dilakukan apabila beberapa orang Islam bersama-sama dengan masyarakat bukan Islam telah menghadiri perhimpunan haram tersebut dan mengibarkan bendera pelangi sambil melaungkan slogan mereka bagi menuntut hak sama rata. Hal ini sudah pasti menimbulkan kemarahan dalam kalangan umat Islam yang ada di negara kita. Lebih-lebih lagi, terdapat NGO seperti Women AIDS Organizations dan Sister in Islam telah mendukung gerakan perhimpunan LGBT tersebut. Melalui penelitian yang telah dibuat, kita dapat simpulkan bahawa liberalisme ialah suatu kefahaman atau ideologi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan hak individu dalam pelbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan agama. Seperti yang diperbincangkan di dalam kertas kerja ini, golongan LGBT merupakan salah satu contoh terbesar yang boleh dikaitkan dengan fahaman liberalisme. Terdapat pelbagai isu permasalahan, faktor dan kesan yang bangkit apabila ancaman gerakan LGBT ini semakin berleluasa di Malaysia. Namun tidak perlu risau, setiap perkara yang timbul pasti diselesaikan dengan rapinya oleh kerajaan, pihak NGO dan masyarakat bagi membendung golongan LGBT ini semakin berleluasa di tanah air tercinta. Tidak dapat dinafikan bahawa isu LGBT di Malaysia kini berleluasa dan meningkat hari demi hari. Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat dua cadangan penyelesaian untuk membendung masalah ini. Cadangan pertama ialah dengan mengenakan undang-undang dan hukuman yang lebih berat dan bersikap tegas dalam melaksanakan perkara tersebut. Malaysia mempunyai Akta Enactment yang digunakan khas untuk golongan LGBT iaitu Akta 355 di bawah Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965. Tetapi ia kelihatan masih tidak cukup untuk membendung golongan LGBT ini. Ini juga dipersetujui oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama Ahmad Marzuki Syariah yang berkata pembaruan haruslah dilakukan untuk memastikan hukuman yang dijatuhkan ke atas golongan LGBT ini lebih efektif. Justru itu, mereka yang bertanggungjawab, lebih-lebih lagi menteri, haruslah mengerahkan otak dan jabatan masing-masing untuk memikirkan undang-undang yang dianggap sebagai setimpal. Sebagai contoh adalah dengan menambahkan bilangan tahun dalam penjara dan jumlah denda yang harus dibayar. Walau bagaimanapun, undang-undang dan hukuman yang dilaksanakan haruslah tidak bersikap kompromi dan mudah difaham oleh semua rakyat Malaysia. Ini disebabkan bahawa kebanyakan akta dan enactment yang ditetapkan adalah dalam bahasa undang-undang yang mungkin hanya segelintir mereka akan faham. Sekatan dari aspek fahaman akan juga menimbulkan banyak permasalahan. Selain itu, pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan undang-undang dan hukuman tersebut mestilah mereka yang tegas dan mempunyai ilmu kefahaman yang mencukupi, lebih-lebih lagi dalam bab LGBT. Ini penting
penting supaya misi membanteras masalah ini tidak kelihatan supaya lemah di mata negara. Cadangan penyelesaian kedua ialah dengan memberikan pendedahan awal terhadap isu LGBT melalui pendidikan di sekolah. Pendedahan awal di sekolah amat penting kerana ia boleh membentuk akhlak, sifat dan etika seorang individu. Pendedahan awal terhadap isu LGBT boleh bermula di sekolah rendah, tapi isu yang boleh dianggap sebagai sensitif ini haruslah diajar dengan cara yang betul dan mudah difahami oleh semua pelajar. Walau bagaimanapun, pendedahan dan pelajaran terhadap isu LGBT ini ke pelajar sekolah menengah haruslah didalami dengan lebih mendalam. Ini berpunca daripada pelajar yang sudah meningkat ke umur remaja mungkin lebih sedang terpengaruh dengan pelbagai faktor luaran dan dalaman. Pendedahan awal dapat membantu para pelajar untuk mengenal pasti antara baik dan buruk, lebih-lebih lagi dalam bab persentuhan. Pendedahan awal melalui pendidikan ini tidak hanya terbatas pada pelajaran dalam kelas, tapi juga boleh dilakukan melalui seminar dan program. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh menganjurkan program kesedaran LGBT di sekolah yang berasrama. Penganjuran program seperti ini adalah penting kerana pelajar asrama duduk dan tinggal bersama rakan-rakan mereka setiap hari dan setiap malam. Terdapat banyak lagi cara penyelesaian isu LGBT ini di Malaysia. Namun jika ada penyelesaian tapi tiada tindakan yang dilakukan, maka tiada guna juga. Semua pihak haruslah menjalankan tanggungjawab masing-masing untuk memastikan isu permasalahan ini dapat dibendung dengan seeloknya.